A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam kuliah maghrib istimewa yang jarang-jaranglah kita buat kuliah pada maghrib. Biasa kita buat kuliah lepas dalam musim PKP lockdown ni biasanya lepas isyak. Tapi kita buat awal kan sebab saya ada jadual saya lepas isyak nanti. Tapi tidak ada masalah lah kan, tak ada masalah, yang penting ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini seperti mana yang kita persetujui adalah bangkit semula. Ya. Topik kita hari ini adalah bangkit semula daripada ujian. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wabak coronavirus yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita ni sebenarnya merupakan hikmah. Hikmah Allah SWT kepada hamba-Nya yang mana bagi meneruskan kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Kita kena yakin benda tu. Ya. Yang mana kehidupan akan jadi lebih baik kalau kita pandang secara positif. Ada di kalangan masyarakat yang mengharungi kehidupan sepanjang COVID-19 ni seperti mana? Seperti mana jatuhnya sebiji telur. Ya, kan? Jatuh sebiji telur lalu pecah, maka kita mulalah rasa kecewa. Sedangkan banyak lagi telur-telur yang lain. Ya? Banyak lagi telur-telur yang lain. Tapi kita membesar-besarkan telur yang satu tu. Jangan salah faham lah maksud saya ni. Satu telur yang dah pecah tadi, kan, kita bising sampaikan yang tak sepatutnya bau busuk, dah bau busuk, sedangkan kita masih lagi ada option yang lain. Kan? Ada yang jatuh terduduk dan langsung tak bangun-bangun. Sedangkan banyak lagi telur yang lain yang belum pecah lagi, yang masih lagi kita ada peluang untuk menjaganya. Tapi kalau jatuh, sebaiknya biarlah jatuh seumpama bola tenis. Bola tenis dia kalau jatuh, dia melantun-lantun, terus bangkit, masih lagi boleh menuju ke hadapan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila Allah SWT datangkan ujian, sudah pasti di penghujungnya sebenarnya ada pengharapan dan peluang. Ada benda-benda yang lebih baik Allah Ta'ala nak bagi kepada kita sebenarnya. Kan? Sebenarnya COVID-19 ni adalah peluang yang mana kalau kita melihat dia sebagai satu perkara yang positif. Tapi kalau kita melihat sebaliknya, maka jawapannya ada pada diri kita sendiri, sama ada nak jadi telur ataupun nak jadi bola tenis seperti mana yang telah saya huraikan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bila saya sebut ni memanglah orang cakap, dia kata, kau cakap senanglah, kau tak faham, kau tak rasa, dia kata kan. Jadi sebenar-benarnya kita ni dalam hidup kita ni memang ada ujian. Ujian dan dugaan ni pertama Allah Ta'ala nak uji tahap keimanan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tingkatkan darjat keimanan kita. Yang ketiga, Allah Ta'ala nak bagi pahala dekat kita. Yang keempat, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa kita. Dengan satu syarat, kita kena sabar. Jadi apakah teknik yang boleh kita gunakan untuk kita bangkit kembali daripada ujian dan dugaan yang Allah Ta'ala berikan ini? Teknik yang pertama ialah minda kita kena selalu positif. Kena gembira dan kagum dengan orang lain. Jangan tengok orang yang lebih mewah, maka kita fikir yang bukan-bukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ubah perkataan yang diucapkan. Kerana setiap perkataan yang kita lafazkan itu adalah merupakan doa. Kan? Apa yang kita ulang, itulah akan jadi. Sama juga, apabila kita bangun pagi dan memulakan pekerjaan kita setiap hari dengan benda yang negatif, maka hasilnya juga akan menjadi negatif. Ya? Begitu juga yang ketiga, kita kena faham bahawa apa yang dirasakan dalam hati perlu selari dengan apa yang kita ucapkan. Bak kata Profesor Hamka, kan? Dia kata apa? Pembohongan yang paling besar di dalam jiwa adalah apabila mulut berkata ya, hati berkata tidak. Tu, ingat tu ayat power tu. Jadi, mana kata kadang-kadang kita cakap lain, hati lain sebenarnya. Kalau boleh biar sama. Dari hati dan cakap kita boleh lakukan, kita perlu cakap pada diri kita bahawa tanggungjawab kita adalah untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Tidak ada sesiapa yang mahu menjadi miskin. Tidak ada siapa yang mahu menjadi gagal. Tidak ada siapa yang mahu jatuh. Tidak ada siapa pun yang mahu kecundang. Ingat tu. Ingat, walaupun miskin, jatuh merudum, ditimpa musibah, ingat bahawa Allah SWT sayangkan kita. Itu sebab Allah Ta'ala bagi kita ujian seperti ini. Malahan, bila Allah bagi kita ujian, maka kita kena redha dan bangkitlah daripada ujian itu.
Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, gagal itu merupakan perkara biasa. Tu kita kena ingat. Kan? Kita sendiri, semua orang pernah gagal dalam apa juga perkara-perkara yang diuji dalam hidup kita. Saya sendiri pun pernah gagal. Gagal dalam macam-macam haluan. Kan? Macam-macam perkara. Jadi macam mana caranya untuk kita bangkit kembali, bangkit kembali supaya kita boleh berjaya? Pertama, tak ada masalahnya kalau kita membiarkan air mata kita menitis di waktu malam. Kan? 7 golongan yang mana Allah Ta'ala bagi perlindungan arash Allah. Yang mana tak ada perlindungan yang lain ketika akhirat nanti. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang sentiasa beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Keenam, orang yang menyumbang, bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya dia menyembunyikan sumbangannya. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, menitis air matanya, mengenang dosanya kepada Allah. Itu sebabnya menangis tidak ada salahnya. Ingat, menangis bukanlah bermakna bahawa kita ini lemah sebenarnya. Jangan pernah merasa takut untuk meluahkan perasaan sendiri. Berasa sedih dengan kegagalan itu sememangnya satu hal yang normal. Di samping itu, menangis seketika sebenarnya adalah satu cara bukan sahaja untuk menenangkan diri kita, tapi juga untuk menyihatkan diri kita. Menurut fakta tentang menangis ni, air mata yang terhasil dapat mengelakkan daripada kornea kita menjadi kering. Malah air mata juga mempunyai antibakteria dengan air mata kita tu. Dan begitu juga kita kena faham, walaupun sudah menangis setelah gagal, tak perlulah kita panjang-panjangkan kesedihan kita itu. Tak perlu. Ya? Kawal emosi kita sewaktu menghadapi kegagalan adalah sangat penting. Malahan Allah SWT akan sentiasa ada bersama-sama kita. Innallaha ma'ana. Meskipun kita mencapai kejayaan, mahupun kita gagal di dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alangkah bagusnya kalau air mata ini kita tidak bazirkan untuk perkara-perkara dunia. Tapi sebaliknya, kita keluarkan air mata kita ini menangis kerana mengadu kepada Allah. Kerana Allah adalah sebaik-baik pendengar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah Ta'ala maha mendengar, tuan-tuan sekalian. Kan? Allahus Sami'ul Basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Jadi kenapa kita pilih nak meluahkan pada manusia yang akhirnya mengecewakan kita kerana manusia itu sendiri sebuah kekurangan. Yang keduanya, menerima kenyataan. Hidup ini tidak ada kesempurnaan. Tidak ada manusia yang tahu segala-galanya. Tentu ada di mana-mana kelemahan, tentu ada kegagalan dan kesakitan yang datang tanpa kita sedari. Apabila kita dapat menerima hakikat bahawa tidak selamanya kita ini hidup dengan mudah, maka kita akan berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, di sebalik setiap masalah itu, kan, ada ujian yang menimpa kita, pasti ada hikmah yang disembunyikan oleh Allah. Yakinlah bahawa Allah Maha Penyayang. Kita patut bersyukur dan terima kenyataan tentang kegagalan ini dengan sepenuh hati kita. Sabar itu indah. Dalam kegelapan serta kehujanan, pasti akan ada pelangi yang sedang menanti. Maka di samping menerima hakikat, bersabarlah sepanjang menjalani proses mengalami kegagalan. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Seterusnya, yang ketiga, berceritalah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Macam mana saya sebut tadi, Innallahu Sami'ul Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kenapa kita nak sakitkan hati kita? Bercerita pada orang pun yang perlu kepada Allah. Bercerita pada manusia yang sama-sama lemah macam kita. Kan kau pandai nama tu. Carilah pihak yang boleh bantu kita. Siapa dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala saja yang boleh membantu kita, menolong kita dalam kesusahan kita. Mengadulah kepada Allah. Terkadang mungkin apabila kita bercerita tentang kegagalan kita pada orang lain, kita akan merasa lega. Namun ia tidak memberikan kita apa-apa yang kita mahu. Allah SWT jugalah yang lebih mengetahui tentang segala-galanya. Maka berdoalah, bermohonlah, berceritalah. Mengadulah kepada Allah SWT terlebih dahulu. Pada saat itulah Allah SWT benar-benar rindu untuk kita mengadu, menangis mahupun bersujud kepadanya. Walaupun kita tidak dapat melihat Allah, kita tetap akan merasakan ketenangan yang dikurniakan setelah kita mengadu kepada Allah SWT. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman,
maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar terhadapku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Surah Al-Baqarah ayat 152 dan 153. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bercerita, mengadu, berdoa kepada Allah, insya-Allah akan melegakan dan melapangkan hati kita. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minta bantuan daripada Allah. Sekiranya pada saat mengalami kegagalan, saat kita mengalami kejatuhan, maka kepada siapa lagi nak kita bergantung? Kepada Allah SWT. Jangan pernah segan untuk minta pertolongan. Kan? Minta bantuan pada rakan-rakan sekerja kita boleh, tapi yakin dan percaya walaupun kita minta dengan rakan-rakan, Allah SWT jugalah, kita kena yakin Allah Ta'ala juga yang menggerakkan pertolongan itu sampai kepada kita. Dalam proses kita meminta pertolongan daripada orang lain, kita boleh bertanya pandangan orang lain, kita boleh tanya pendapat mereka, tanya mungkin mereka ada kepengalaman dan juga ada satu pandangan yang bernas berkaitan dengan apa yang kita hadapi. Sebagai contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ada sesuatu idea pada sahabat-sahabat kita yang boleh membantu kita untuk memperbaiki apa yang telah kita lakukan ataupun memperoleh sesuatu kejayaan, kerana tidak semua perkara yang kita sedari itu tak semua perkara yang kita tahu, tak semua benda. Ada benda yang kita tak tahu, orang lain lebih nampak, orang lain lebih faham. Maka dengan itulah kita minta pertolongan orang lain. Macam main damula lah. Macam main damaji kan, damaji. Kadang-kadang kita tak nampak pun, tapi orang kat luar dia nampak. Kau boleh makan 3 tu. Boleh makan 4, boleh masuk haji. Kenapa orang luar lebih nampak? Sebab orang lain pemerhatian dia tak sama dengan kita. Kan? Kita pula dengan fokus, konsentrate kita mungkin fokus pada benda lain. Rupanya ada benda lain yang kita tak perasan. Kan? Selain pada itu, dalam agama kita juga, kita disyariatkan untuk saling bantu-membantu. Ta'awun. Bantu-bantu antara satu sama lain. Maka tak perlulah kita merasa gundah gelana, maupun malu untuk meminta pertolongan daripada orang lain. Tapi dengan syarat, jangan lupa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, belajarlah daripada kesilapan. Macam saya sebut di awal tadi, kita ni tak lari daripada buat salah dan silap. Kan? Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hanya seorang hamba, pasti melakukan kesilapan dengan sifat manusia yang serba kekurangan, dan lebih baik juga untuk kita memikirkan bagaimana cara untuk belajar daripada kesilapan kita. Oleh itu, kalau kita belajar kesilapan kita itu dengan teknik yang betul, pasti kita akan dapat meningkatkan diri kita, mempertingkatkan pencapaian kita, kemajuan diri kita, dan akhirnya kita berjaya. Dan kita sepatutnya memahami sebab kegagalan itu berlaku di samping cuba untuk mengelakkan diri dari kesilapan yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah orang mukmin itu dipatuk oleh ular daripada lubang yang sama 2 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya kita belajar daripada kesilapan kita. Kita dah buat salah dulu, janganlah kita buat salah lagi. Betul tak kan? Jadi tuan-tuan, dalam pada tu nak beritahu juga, kalau ada persoalan sekarang, waktu saya dah habis ni kan boleh tanya soalan. InsyaAllah saya cuba layan. Pada siapa yang tengok, terima kasih pada Facebook pun ramai yang tengok. InsyaAllah InsyaAllah nanti Kang saya akan cubalah. Saya akan cuba jawablah mana yang boleh jawab sebelum saya ada program yang lain pula lepas ni ya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya juga kita boleh baca ayat-ayat atau dengar kata-kata hikmah. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat dalam internet tu kan, dekat dalam Google tu search je kata-kata hikmah, kata-kata indah kan. Yang mana kata-kata hikmah ni kadang-kadang boleh membakar semangat kita. Di samping itu, motivasi diri kita ni pun penting untuk kita pertingkatkan dalam kehidupan kita. Sebab itulah kata-kata hikmah ini adalah merupakan satu suntikan semangat yang diperlukan dalam kita nak memajukan dan mempertingkatkan diri kita ni. Jadi salah satu cara meningkatkan semangat agar terus untuk berusaha adalah dengan membaca dan membaca. Kita boleh mendapat banyak kata-kata hikmah menerusi internet dalam era teknologi ni. Macam saya kata tadi, buka dalam Google, kadang ada kawan-kawan share dekat dalam Instagram, kan, dekat dalam pelbagai lagi media sosial. Jadi bila kita ada, kita copy ataupun kita baca, kita fahamkan, sematkan dalam hati kita. Kan? Buku yang dicetak juga boleh dijadikan sebagai pembangkit semangat. Mungkin kata-kata motivasi daripada pakar-pakar motivasi seluruh dunia kita boleh baca. Kan? Percayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan kebaikan dan kuasa apabila membaca kata-kata hikmah, insya-Allah kita akan dapat merasainya. Kita kena ingat, ujian dan dugaan ni bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh dunia sebenarnya.
Bukan hanya untuk kita, bukan hanya syarikat kita, bukan hanya tempat kita, bukan hanya kampung kita, taman perumahan kita, bukannya daerah kita, bukan negeri kita, tapi seluruh negara, seluruh dunia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian, luangkan masa untuk diri sendiri. Kan? Ada orang tentu nakkan masa untuk diri dia sendiri. Bagi mempercepatkan untuk kita bangkit daripada kejatuhan adalah meluangkan masa untuk diri sendiri. Untuk analisa diri kita. Tengok kekuatan dan kelemahan diri kita. Kita boleh mengambil masa untuk melakukan apa yang kita suka. Kan? Cari bahan bacaan. Buat rujukan supaya kita boleh mempertingkatkan daya kreativiti kita. Kan? Mungkin kekuatan potensi diri kita dapat kita pertingkatkan. Sekiranya kita ada duit yang lebih dalam simpanan, mungkin kita boleh gunakan untuk mencari buku-buku, mungkin untuk membeli barangan-barangan ataupun keperluan teknologi-teknologi yang boleh membantu kita untuk bangkit semula daripada kejatuhan dan kegagalan kita. Selain pada dapat menenangkan fikiran dan membahagiakan kita dengan membuat satu perkara yang baru, kita mungkin dapat meneroka bakat-bakat yang terpendam. Jika kita suka membuat sesuatu, contoh suka masak, ataupun kita suka buat lain daripada yang lain, maka kita layan jiwa kita buat satu benda yang kita seronok. Suka masak ke, suka menyulam ke, menjahit ke, kan? Tak kira lah apa. Kan? Jadi makna kata, buatkan satu perkara yang kita minat. Kemudian terus berusaha. Tidak ada jalan pintas untuk menaiki tangga kejayaan dengan mudah. Usaha demi usaha dan usaha yang berkekalan amatlah diperlukan bagi kita menempa kejayaan. Allah itu maha adil, maka jangan sekali-kali kita berputus asa. Kita sebagai insan yang sentiasa memburu kejayaan, mestilah sentiasa yakin dengan apa-apa yang telah kita lakukan. Meskipun kita telah gagal, meskipun kita telah pernah gagal satu ketika dulu, kita kena bangkit berpuluh-puluh kali. Hal ini sama dengan situasi dalam pepatah Inggeris, the harder you fall, the higher you bounce. Maknanya daripada lagi tinggi tempat kita jatuh, lagi kuat kita melantun semula. Itu yang penting. Dalam pepatah Arab ada disebut tentang usaha. Mengharapkan kejayaan tanpa adanya usaha ibarat mengharapkan kapal berlayar di daratan. Macam itulah tuan-tuan dan puan sekalian. Mengharapkan kapal berlayar tanpa berusaha, mengharapkan kejayaan tanpa adanya usaha ibarat mengharapkan kapal berlayar di daratan. Macam mana tuan-tuan? Kan? Kena usaha. Kalau tidak, tak bergerak lagi. Maka berusahalah bersungguh-sungguh untuk bangkit daripada kegagalan. Praktikkanlah cara-cara yang sesuai, cara-cara yang pasti yang boleh untuk kita, supaya kita boleh bangun semula. Saya ingatkan lagi kepada Highcom Die Castings yang berhad, terutamanya khususnya, ingat, bukan kita saja, orang lain pun pernah jatuh. Orang lain pun pernah susah dalam era-era pandemik ni. Tapi jangan kita jadikan sebagai suntikan yang menyebabkan kita rebah, tapi suntikan menyebabkan kita terus bangkit dan berjaya. Orang lain pun ada yang gagal tapi boleh berjaya dalam musim PKP ni. Kita tengok bagaimanakah mereka sahabat-sahabat kita yang jadi juruterbang. Saya difahamkan tahun lepas mereka hanya mampu terbang 10 kali saja. Itu pun paling banyak. Ada yang 2 kali. Itu pun cancel last minute. Bayangkan. Dan mereka kehilangan kira-kira 80% daripada sumber gaji bulanan mereka. Kita setidak-tidaknya mungkin ada di kalangan kita ni masih dapat gaji penuh. Kan? Jadi walau kesusahan-kesusahan ini, jangan pula kita jadikan alasan untuk tidak boleh berjaya. Kita boleh berjaya sebenarnya. Itu sebab usaha dan usaha. InsyaAllah saya yakin kita semua boleh berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tapi apabila kita berusaha dan kita berdoa, tapi tidak dimakbul oleh Allah, itu bermaksud ada 3 je. Pertama, Allah Ta'ala akan bagi sama macam yang kita minta dalam doa kita. Kedua, Allah Ta'ala tak bagi sama macam kita minta, rupanya Allah nak bagi yang lagi baik lagi. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak bagi di dunia, Allah simpankan untuk kita yang terbaik ketika akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk bangkit semula? Untuk bangkit semula dalam tempoh era pandemik ni. Yang pertama, bermuhasabahlah tuan-tuan dan sekalian. Itu juga yang kita kena lakukan. Audit balik semula diri kita sendiri. Apa yang betul, apa yang tak betul pada diri kita. Mungkin solat kita pun kurang. Mungkin kita tak banyak bersedekah pada orang. Mementingkan diri sendiri. Yang menyebabkan kita gagal dan masih lagi belum berjaya keluar daripada kegagalan hidup kita. Perkara pertama yang perlu kita buat juga dalam muhasabah diri ini adalah kita memperbetulkan niat kita.
Kaji balik niat kita. Untuk apa kita lakukan sesuatu perkara itu? Adakah untuk menunjuk-nunjuk? Ataupun adakah untuk balas dendam? Ataupun kerana kita nak berlagak saja? Atau macam mana? Tanya balik diri kita. Atau sifat kita ni sebenarnya kadang-kadang ada orang dia gemar berlagak. Ada orang gemar menunjuk-nunjuk. Buat apa nak menunjuk? Sebab memang ada sifat di kalangan kita kadang-kadang gemar menunjukkan biar orang tahu dia kaya. Maka betulkan balik niat kita. Betulkan dan paksa diri kita ini berniat apa juga yang kita buat, kerja kita, tak kisahlah apa departmen pun, apa juga lapangan yang kita buat, semata-mata kerana ingin mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bantu diri kita dan keluarga kita, nak bantu orang ramai, nak bantu diri kita supaya dapat bersedekah lebih banyak, nak bayar zakat banyak-banyak, inilah yang disebut sebagai jihad ekonomi. Dan begitu juga memang susah nak selarikan niat dengan keikhlasan ini, tetapi ia tidak mustahil untuk dilakukan. Maka berusahalah untuk ikhlas dalam apa juga yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal untuk kita. Begitu juga yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha memberi rezeki. Hanya Allah mampu mengeluarkan diri kita daripada segala masalah yang kita hadapi. Jadi mana mungkin kita mampu keluar daripada kesengsaraan jika hubungan kita dengan Maha yang menentukan segala-galanya itu tidak kita jaga. Bukan Allah yang perlukan kita, tetapi kita yang memerlukan Allah. Apa yang kita buat dengan Maha Pencipta ini? Apa yang perlu kita buat? Jaga hubungan kita. Jaga solat kita. Berusaha untuk tidak tinggal solat. Solat di awal waktu. Tambah kekhusyukan kita sewaktu solat. Perbanyakkan baca Al-Quran. Baca kitab. Mengaji. Pasang CD-CD agama. Pasang CD Quran. Install di telefon kita. Dalam aplikasi ada tentang Quran. Baca Quran setiap hari dan setiap masa. Semasa memandu, perbanyakkan doa. Apabila kita tahu yang kita sedang memerlukan, sudah tentu kita akan berdoa sentiasa. Kita selalu berdoa setiap masa dan waktu supaya Allah dapat keluarkan kita daripada kemelut. Bangun tidur, nak keluar rumah, nak masuk pejabat, nak jumpa sesiapa sekalipun, duduk rumah, keluar rumah. Semuanya memerlukan kita untuk berdoa. Doa banyak-banyak kepada Allah. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan makbulkan untuk kita. Kan? Firman Allah, dan mintalah kepadaku, nescaya akan kukabulkan. Salat hajat buat. Amalkan. Supaya tidak ada hari yang berlalu tanpa kita salat hajat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Macam mana dalam keadaan segenting ini, sesusah ini hidup kita, kita masih lagi tidak mahu melaksanakan solat hajat. Berkira dengan Allah. Jika ada hajat, mestilah solat sunat hajat. Dan mintalah kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha menguasai tiap-tiap sesuatu. Bukan hanya menangis, merintih, merungut tak habis-habis tanpa usaha dilakukan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat sunat duha sudah menjadi kemestian setiap pagi, setiap hari mudah-mudahan. Solat witir setiap malam tanpa gagal setiap kali sebelum kita tidur. Bila kita sebut masalah solat witir dan solat duha ni, sahabat pernah beritahu yang Nabi mewasiatkan kepadanya agar jangan tinggal 3 perkara selagi mana kamu masih hidup. Nabi pesan kepada sahabat. Sahabat pun tanya, apa dia? Yang pertama, puasa sunat Yaumul Abid, puasa sunat hari putih pada setiap 13, 14, 15 kalender Islam. Kedua, jangan tinggal solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari. Dan yang ketiga, jangan tinggal solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kamu tidur. Solat tahajud sekali sebulan pun alhamdulillah. Kunci jam, paksa diri bangun. Nak keluar dari musibah, tapi kita masih lagi nak melayan nafsu tidur kita. Untuk bangun bertahajud pun tak nak. Tak tahulah nak kata apa lagi. Bersedekahlah. Bersedekah. Selepas satu masa, kita akan sedar. Kita nak berjaya. Namun dalam masa yang sama, kita masih lagi belum cukup dalam usaha kita memberi. Kan? Jadi kalau kita nak berjaya bangkit, maka wajib cukupkan poin kita dalam memberi. Berilah, tolonglah mereka yang kesusahan. Siapa yang nak bersama dengan saya, untuk menyertai program korban di luar negara dan dalam negara, boleh bagi nama. Maknanya, Highcom Diecasting yang berhad, boleh bagi nama. Tarikh tutup dia 5 hari sebelum Hari Raya Aidiladha. Dengan bahagian korban yang anda masuk bersama dengan saya ni, insya-Allah dia 2 dalam 1. Sumbangan kita bantu mereka yang susah di luar negara, dalam masa yang sama kita bantu juga sebahagian daripada portion sumbangan kita itu korban luar negara kita buat,
Kita bantu juga asnaf-asnaf dalam negara. 2 dalam 1. Cukup murah. Satu bahagian baru RM390. Satu ekor lembu baru RM2,730. Jadi insyaAllah, siapa yang berminat ni bukan promote ya, lebih kurang. Tapi siapa yang kat Facebook tu, siapa yang nak, sertai segera sebab tengah ramai ni. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan begitu juga, kan selain pada itu, kan suami isteri selalulah, kan kita keluarga kita, kan selalulah sumbangan, berikan sumbangan kepada masjid, kepada surau, kan fakir miskin, pada orang yang memerlukan. Jika ada hari kita kekurangan duit, maka gantikanlah sedekah kita, kan dengan bentuk posting-posting perkara-perkara yang baik masuk dalam Facebook, dekat dalam Instagram, masuk benda-benda yang baik. Kemudiannya, perbaiki hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita kadang-kadang. Walaupun ibu bapa dah meninggal, jangan lupa sumbangkan. Doakan kesejahteraan mereka. Muliakan mereka. Gembirakan hati mereka yang masih hidup. Selalu bertanya khabar. Selalu tanya khabar. Kalau tak boleh balik, kita bolehlah guna dengan cara media sosial. Kan tak kiralah sama ada mak ayah kita orang berada ataupun tidak, sedekah yang utama adalah kepada mak bapak kita. Kemudian barulah orang lain. Mintalah ibu bapa tolong mendoakan kita. Semoga kita dikeluarkan dari kesusahan dan berjaya bangkit dengan kecemerlangan. Kaji sebab kejatuhan. Senaraikan apa usaha yang perlu kita lakukan untuk bangkit. Ya? Kaji apa sebab kita jatuh. Kadang-kadang kita perlu ambil beberapa masa, beberapa ketika untuk tenangkan diri kita. Untuk muhasabah balik. Apa salah aku? Kan, duduk bincang dengan isteri, bincang dengan kawan. Apa strategi? Macam mana kita boleh jatuh? Macam mana kita boleh gagal? Macam PKP kali pertama dulu, ramai yang mengakui bahawa kegagalan, salah satu punca gagal adalah kerana kegagalan untuk menyimpan. Jadi dalam tempoh kali ini, hari itu Allah Ta'ala bagi peluang dekat kita supaya itu dapat tempoh PKP, PKPB kan. Masa tu kita masih boleh bekerja. Kita masih lagi boleh melaksanakan apa yang sepatutnya kita laksanakan. Dapat gaji, jangan kita joli. Kita dah beringat sepatutnya belajar dari kesilapan kita. Kita tahu bahawa langkah-langkah ni yang kita sebut, yang saya sharekan hari ni, satu langkah yang biasa kita dengar. Tetapi sebenarnya kalau difikir-fikirkan balik, walaupun mudah, tapi masih ramai yang belum melaksanakan. Sebab solat tadi, ramai juga yang masih lagi tak buat walaupun dia sedar yang dia dah lama meninggalkan hubungan dia dengan Allah. Kan? Jadi, macam mana? Contohnya nak bagi analogi macam permohonan pinjaman bank lah. Kan? Kita mohon, kita submit dokumen. Tak lulus, kita try bank lain pula. Tak lalu kita try lagi, kadang kita submit lagi. Kita tambah dokumen lagi. Tambah lagi sumber-sumber pendapatan kita dengan harapan loan lulus. Macam tu jugalah. Dalam dengan kita dengan Allah. Kalau kita dah usaha lagi. Jangan pernah berpuas hati. Kegagalan bukanlah alasan untuk kita berhenti daripada berusaha. Tapi sebaliknya, kegagalan itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berusaha. Ya? Kemudian tingkatkan kepercayaan pada diri kita bahawa kita mampu keluar daripada belenggu masalah yang melanda kita. Tanamkan kepercayaan dan keyakinan di dalam diri kita. Kita mampu bangkit. Kita pasti akan bangkit menjadi lebih berjaya daripada sebelum ini. Tanpa keyakinan ini, kita akan lesu. Begitu juga, cari mentor yang betul. Cari sahabat-sahabat yang boleh menasihatkan kita ke arah lebih baik. Kan, jika sebelum ini kita pasif, kita biar, kita akur pada keadaan, maka bangkit kembali. Dampingilah orang-orang yang sudah berjaya. Ambil ilmu mereka. Dan tanya mereka apakah the do and the don'ts. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Apakah pengajaran dan sempadan yang boleh kita ambil supaya kita lebih berjaya di masa akan datang. Jangan kita meratapi kegagalan. Seperti saya sebut tadi, manusia itu lemah sifatnya. Manusia tidak sempurna. Pasti satu ketika kita gagal, tapi tidak bermakna kita gagal selama-lamanya. Terimalah hakikat bahawa inilah harga perlu kita bayar jika kita ingin berjaya. Ini memang laluannya. Tidak ada laluan lain. Memang sukar. Memang kita perlu jatuh seketika. Tetapi janganlah jatuh berkali-kali. Kerana kita akan bangkit semula untuk melakar kejayaan yang kita idam-idamkan. Kita wajib menempuhinya demi untuk mencapai kejayaan. Lakukan proses penilaian diri. Kaji kekuatan dan kelemahan diri kita. Perkuatkan apa yang sudah kuat. Perbaiki apa yang sudah lemah. Lakukan analisa. SWOT analisis.
Kan? Tengok diri kita, untuk kenali diri kita sendiri, dan bangkitlah dengan kekuatan baru yang telah diperkuatkan. Tanya pandangan orang lain tidak ada salahnya. Tanya pandangan orang lain, tanya pendapat kawan-kawan tentang apa yang perlu kita perbaiki, supaya langkahan kita tidak sumbang lagi, malahan boleh lebih berjaya daripada apa yang kita bayangkan. Semasa kita bersedih, kita boleh capai sehelai kertas, ambil kertas kosong, kita tulis impian-impian kita. Catat apa yang kita inginkan. Dan bila kita dah catat, kita kena usaha. Sebab Nabi kata apa? Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya niat yang baik dan juga perjuangan kita untuk melaksanakan niat kita yang baik itu. Kan? Yakinlah apabila kita dah tulis, itu juga satu bentuk doa. Dan yakin bahawa Allah sedang mempertimbangkan impian kita. Kerana apa yang kita tulis itu merupakan satu doa yang tetap. Satu perkara yang kita inginkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu persatu apa yang kita idamkan dapat kita realisasikan. Bangkitkan motivasi di dalam diri kita dengan membaca kejayaan-kejayaan orang lain. InsyaAllah, dengan kita melihat kejayaan orang lain, kita juga boleh berjaya. Istiqamah dalam usaha kita. Jangan putus asa. Kan? Kerana putus asa itu bukan ciri orang berjaya. Kegagalan bukan alasan untuk berhenti. Jika penat, berhenti rehat sejenak. Bukannya berhenti terus. Dan begitu juga, tingkatkan kepercayaan pada diri kita dan yakin bahawa sesungguhnya kita mampu keluar daripada belenggu masalah yang melanda kita. Kan? Tanamkan kepercayaan, keyakinan dalam diri kita. Tanpa keyakinan ini kita tidak boleh berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua boleh berjaya sebenarnya. Jangan beralasan lagi. Ada ruang dan peluang untuk kita memperbetulkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih berjaya lagi di masa-masa yang akan datang. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya sudahkan program kita pada malam ini, saya buka sekiranya ada apa-apa persoalan yang nak dikemukakan. Untuk makluman semua yang di Facebook, sekarang ni di sini, yang kat telinga ni sekarang ni sedang kita ada Google Meet dengan rakan-rakan kita daripada Highcom Die Castings yang Berhad, Shah Alam. Dan di satu ruang lagi, follower saya, tidak saya kecewakan juga, kan? Saya tak nak kecewakan anda. Turut sama bersama malam ini iaitu follower tetap Syamsul Debat di Syamsul Amri Ismail Official. Baiklah, saya buka sekiranya ada persoalan. Silakan. Okey. Terima kasih soalan yang dikemukakan untuk makluman semua follower. Soalannya adalah bagaimana nak pastikan kita ni bila kita dah senang ke apa ke, kita tidak terlupa kepada Allah, kan? Kadang-kadang banyakkan kita kadang-kadang bila dah senang tu kita lupa nak bersyukur. Kita mungkin tenggelam dengan kejayaan-kejayaan yang kita ada. Ini adalah merupakan satu perkara yang orang kata yang alami. Perkara yang memang biasa, terlampau excited. Bila berjaya, kita rasa seronok. Dan bila seronok, kita lupa nak sedekah. Kita lupa untuk fikirkan orang yang susah. Kita lupa untuk berbakti pada ibu bapa kita kadang-kadang. Ada sampai tahap itu. Jadi itu sebab saya bagi langkah-langkah tadi. Buat baik pada mak ayah kita. Kita buat baik pada ni. Ingat tak saya sebut tadi, yang saya petik tadi, yang dalam satu hadis Nabi. Nabi kata, orang mukmin itu tidak akan membenarkan dirinya dipatuk oleh ular dalam lubang yang sama 2 kali. Mana kata, kali pertama dulu kita dah gagal. Waktu PKP kali pertama, kita rasa susah dah. Kan? PKP 1.0, kita rasa susah dah. Dan pada ketika itu kita nampak ramai yang mengeluh, ramai yang sampai tanpa segan silu keluar dalam Facebook, ruangan komen, tolong bantu saya, nak beli susu anak pun tak ada, tolong saya. Dan malahan ada yang artis, golongan selebriti yang ketika waktu sebelum PKP dulu bercuti ke sana kemari, ke luar negara, bergambar dekat Menara Eiffel, Paris, bergambar dekat stadium di UK. Pelbagai gambar-gambar dikongsikan tanpa berfikir tentang betapa ada orang lain tidak senasib macam kita, tidak bernasib baik macam kita. Dan dalam keadaan itu, Allah Ta'ala uji kita. Dengan PKP 1.0 dulu, kita tak boleh keluar, kita tak boleh kerja. Masa tu ramai yang mengut. Alamak, rupa-rupanya ada yang artis yang dah kaya-raya ni pun tulis dekat dalam tu, takkan tak ada bantuan untuk kami. Kenapa jadi
jadi macam tu? Salah satunya kegagalan untuk menyimpan. Tabungan ni orang tua-tua dulu dah ajar kita dah. Menabung untuk masa depan. Menabung untuk masa depan. Apabila datangnya, kena ingat, langit tak selalunya cerah. Bila datang ujian, kita lebih bersedia. Maka begitu jugalah kita dalam keadaan sekarang. Maknanya, hikmah Allah bagi ujian. InsyaAllah, saya yakin, yang COVID-19 ni kita juga mampu atasi seperti mana kita atasinya waktu kali pertama dulu. Kita mampu atasi. Tetapi ini jangan dijadikan sebagai satu alasan untuk kita bersenang-senang, rasa selesa dengan apa yang kita ada. Kerana apa yang paling penting sekali, hidup kita ini biarlah berpaksikan kepada pegangan keimanan kita kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah. Dengan berpegang pada paksi keimanan pada Allah dan Rasul, kita masih boleh terus berjaya di dalam kehidupan kita. Itu sudah tentu. Tapi apabila kita berjaya, lupa pada Allah, lupa pada Rasul, kita tidak akan berjaya. Ingat, Nabi pernah pesan, bersedekahlah kerana sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Ingat ayat saya tu. Nabi sebut apa? Nabi sebut sedekah, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Takut ditimpa bala, sedekah banyak-banyak. Jadi bila human resource dekat Highcom Diecasting keluarkan lancarkan tabung surau tu, cepat-cepatlah sedekah walaupun RM1, walaupun RM10, walaupun RM100. Cepat sumbangkan. Dengar ada sahabat-sahabat kita yang kesusahan. Nak beli susu anak pun tak ada. Kita lancarkan derma kilat. Masuk RM1, seorang masuk RM5, seorang masuk RM10. Akhirnya dapat bagi sahabat kita. Kemudian kita pula susah. Kawan-kawan kita pula tolong kita. Maka sedekah ini sebenarnya yang akan membantu kita insya-Allah. Jadi, saya rasa okey kot jawapan tu. Saya serahkan kembali kalau ada soalan lain. Silakan. Benda ni ada. Yang terbaru untuk makluman, siapa nama, lupa lah nama, siapa nama? Syah. Okey, sekarang ni lupa nak cerita kat follower, saya tak dengar soalan dia. Soalan ni kadang-kadang hari ni ada di kalangan orang di luar sana yang jadi scammer, mengaku dia susah, anak tak makan, anak tak ada susu, pampers anak pun tak ada ni, RM1 dalam poket dia tinggal RM2 je dia kata. Jadi dia minta tak banyak pun. Syah, dia minta tak banyak. Dia minta RM20 je. Dia minta RM20 je. Dan bayangkan, dia hantar mesej tu dekat 1,000 orang. 1,000 follower dan semua. Dan dalam 1,000 orang, katalah 500 bagi RM20. Tak dapat 1,000. Contoh lah kan. Itulah dia punya kaedah kira-kira dia. Jadi dalam hal ni, pertama, kalau kita rasa yakin untuk bantu, kita sumbangkan, dah tak usah fikir lagi. Bila sumbang, tak payah sebut, tak payah fikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ganjaran, beri ganjaran kepada kita, sebab kita bersangka baik aja dengan orang. Tapi kalau kita nampak memang torang-torang membohong, tak payahlah bagi. Kalau kita rasa dia ni, ini bukan, itu bukan dia orang yang sama ke? Dah lain pula gambar anak dia. Contohlah kan. Jadi kalau kita nampak macam scammer tu, tak salah kita bagi lagi. Ya. Sebab sebenarnya kadang-kadang orang-orang ni kadang memang banyak ujian-ujian yang bagi kat kita ni. Kita ni niat kita baik, tapi orang ni niat nak nipu kita. Jadi kita kena sabar sebab dalam dunia memang ada orang macam tu. Nak buat macam mana kan? Tu dia. Ya. Wallahu alam. Okay, soalan daripada pihak penganjur hari ni kepada semua follower kita. Adakah salah sekiranya ada ahli keluarga kita yang dijemput ilahi meninggal dunia disebabkan oleh wabak COVID-19, dijangkiti wabak coronavirus. Jadi adakah salah untuk kita tidak menziarahinya, iaitu termasuklah jenazah arwah ayah kita kan, ibu bapa kita lah, keluarga kita yang terdekat? Maka jawapannya tak salah. Sebenarnya menziarahi ini pun sebenarnya dari segi hukumnya sunat saja, dia tak adalah kata jadi wajib. Tak ada jadi wajib. Contohnya, tapi nak pula dalam kes-kes sekarang, dalam kes darurat macam ni, bila ada kes coronavirus, tapi kita boleh, saya difahamkan ahli keluarga terdekat boleh datang, tapi hanya tengok daripada luar saja tanah perkuburan tu, tak boleh pergi dekat pun dekat sana, dekat tanah perkuburan tu. Jadi tak apa, dia dah pun dijemput ilahi, dah pun pergi menghadap Allah selama-lamanya, maka kita tidak boleh lengah-lengahkan, tak boleh tangguh. Jadi bila dah masuk ke bumi kan, insya-Allah besok dah reda kes, ziarahlah. Apa yang penting, bila roh ni dah bila arwah ni dah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Apakah dia?
Yang pertamanya doa anak-anak yang soleh. Doakan mereka. Kirimkan doa, insya-Allah sampai. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi makna contohnya yang meninggal ni arwah ayah kita pernah ajar kita. Dia ajar kita, dia kata, Long, kau macam mana pun setiap hari Jumaat, kau jangan lupa sedekah kat surau tu. Kau sedekah kat masjid dia, kau sedekah pisang. Kata. Jadi kita pun sedekah pisang. Minggu depan sedekah anggur. Sebab apa kita sedekah? Sebab teringat arwah ayah ni ajar dulu. Jadi ayah dapatlah manfaat juga. Sebab dia ajar kita dulu. Ilmu yang bermanfaat ni. Dan begitu juga yang ketiga adalah sedekah jariah. Maknanya sedekah yang berterusan. Sedekah jariah ni contohnya, arwah ni dia dulu ada bersedekah untuk pembinaan masjid. Masjid pun dah terbina. Masa arwah ni meninggal, masjid tak siap lagi. Tapi bila masjid dah siap, selagi mana orang menggunakan masjid tu, maka dia berterusan. Itu sebabnya saya syorkan kepada semua tadi. Syah beritahu dekat staff, Highcom, Diecasting, siapa nak join korban tu beritahu. Sebab tahun ni nampak cara, memang banyak negeri dah, Kelantan, Johor, Selangor pun dah tak benarkan sembelih dah. Kan? Jadi boleh, yang murah aja. Lagi satu, duta-dutanya power. Duta power. Datuk Kazim, Datuk Badli Shah, Ustazah Nafizah Musa, Ustaz Jafri, Ustaz Elias, dan Datuk Kazim, dan juga itu dia, kan? Jadi siapa yang nak join, pada kalau tengok kat Facebook boleh nampak tu, nombor telefon tu, call segera. Alright. Okey Syah, ada soalan lain Syah? Soalan terakhir insya-Allah. Okey. Sekarang macam ni. Soalan Syah ni, dia tanya, kita dah solat, kita dah puasa, kita dah beribadah, kita dah bersedekah, kita mungkin buat segala-gala lah. Orang join wakaf pun kita join wakaf. Orang masuk korban, kita masuk korban. Zakat tak pernah tinggal bayar. Tetapi kita masih lagi dilanda ujian kesusahan. Soalannya, adakah itu kafarah? Ataupun adakah itu ujian? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingat tak dalam satu hadis qudsi Nabi sebut, Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Jadi sangka baik. Kalaupun kafarah, kita syukur. Maknanya Allah nak cuci dosa-dosa aku. Tapi kalau itu ujian, maknanya Allah nak angkat darjat keimanan aku. Kalau ini ujian dan musibah, mana Allah nak bagi hasil ataupun natijah hikmah yang lebih baik selepas ni. Agaknya apalah rezeki Allah nak bagi ke aku lepas ni. Bukan tak tahu, bukan main-main cakap ni. Banyak orang yang ditipu ujian. Contohnya lepas ujian, dapat kahwin lagi pula tu. Contoh lah kan. Nak tahu. Contoh kan. Dalam pada dia bungut-ungut tak ada duit, tiba kahwin lain. Kurang ajar betul. Contoh. Tapi itu rezeki lah kan. Tapi ataupun dalam tempoh tu Allah Ta'ala uji. Rupanya bila dia berusaha buat dalam bidang lain. Ada seorang sahabat saya yang saya cerita dalam bidang pelancongan. Selama ni dia buat penerbangan ke sana kemari. Dia buat pelayaran ni, naik kapal ni. Beribadah kat dalam kapal. Akhirnya bila PKP, pandemik melanda, apa pun tak boleh buat. Dia hilang satu perkara yang mana berhal itulah satu-satunya bidang yang diceburi sebagai sumber pendapatan dia. Dia terpaksa tukar. Dia terpaksa ubah kepada konsep yang lain dalam mencari rezeki. Dan Alhamdulillah, pada hari ini dia sangat stabil dan sangat berjaya. Jadi di mana yang nak kita salahkan lagi? Orang yang dah ada satu bidang aja, tak hilang yang macam kita ni tak hilang kerja. Dia ni hilang sumber. Terpaksa tukar. Kerana yakin apa? Rezeki Allah tak pernah salah alamat. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Udu'uni istajib lakum. Berdoalah, nescaya aku akan makbulkan. Wallahu alam.